Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jumpa lagi kita hari ini dalam minggu yang kedua, kelas yang kedua untuk tingkatan 5 pendidikan jasmani dan juga pendidikan kesihatan. Harap semua bersedia dan bersama saya dalam kelas secara live streaming. Waalaikumsalam, Luqman, Zamri, Putra Adam, tolong countdown kan tadi. Ali Firdaus, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amalin Adriana. Okey hari ini 3 bulan 1 kita mulakan dengan kelas yang kedua. Kali bukan pada awal-awal sesi pembelajaran kita. Minggu lepas saya dah intro berkenaan dengan pengenalan silibus, pengenalan berkenaan dengan apa yang sepatutnya kamu belajar dalam semester 1. Ya, Ahmad Bahrin, Hafiz Kamal, Nur Aina, Aisyah dan lain-lain Daud, Ainul, Tasnim, Rina Safia dan lain-lain, Khairi Jalil dan Dennis Haikal. Okey, yang lain, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengharapkan semua sekali berada dalam kelas ni. Setakat ni baru ada 44 orang. Okey, jumlah keseluruhan kamu adalah 128. Okey, terima kasih pada yang dah buat hantar tugasan minggu lepas berkenaan dengan nama-nama otot. Okey, yang sepatutnya kamu tahu. Yang sepatutnya kita buat hari ini adalah seperti mana yang saya maklumkan sebelum ni berkenaan dengan adab semasa kita dalam kelas. Masih sama. Okey, kita refresh balik berkenaan dengan bagaimana kita sepatutnya berada dalam kelas. Okey, pastikan kamu on handphone ataupun laptop masing-masing semasa sepanjang pembelajaran kita hari ini. Okey, dan kalau ada sebarang pertanyaan boleh terus komen. Kalau saya sempat terbaca, saya akan terus komen melalui live streaming. Kalau tak, saya akan jawab sama ada melalui Telegram ataupun melalui Facebook live ni lah. Okey, ataupun komen selepas daripada itu. Dan yang lain, saya mengharapkan untuk sebarang notifikasi terkini bermakna kamu akan alert ada notifikasi ataupun info-info terkini, saya harap kamu dapat klik like pada page unit MSM PJBK MSM Batu Pahat, dan satu lagi kamu follow, okey, sebagai follower. Jadi tak ada sebarang maklumat yang tertinggal. Okay, contohnya kalau ada masalah untuk kita buka Facebook Live ni ataupun selepas ni dia berbentuk record, kamu ada masalah untuk buka, kamu boleh gunakan platform YouTube, okay, yang menggunakan nama channel saya, dan saya ada sharekan dalam link tu dalam Telegram pun sama. Kamu just tekan like ataupun subscribe untuk mudahkan sebarang info dan juga kelas tak tertinggal. Okay, sekarang ni ada 68, baru separuh daripada kelas 70. Okey, yang saya tak sebut nama, nanti saya sebut nama kemudian lah. Okay, ada ramai ni. Okey, dan yang lain saya nak ingatkan berkenaan dengan apa juga yang kamu komen, pastikan menggunakan bahasa yang kita di dalam kelas lah, jaga bahasa masing-masing. Okay, dan pastikan tak ada chatting di sebalik kelas yang berlangsung. Okey. Yang lain, saya akan maklumkan daripada semasa ke semasa. Cuma ada satu, sebelum kita mulakan kelas, ada satu pengumuman ataupun makluman untuk kamu. Kita akan buat pendaftaran co-curriculum bermula minggu hadapan menggunakan Google Form, dan pastikan bila kamu daftar untuk persatuan dan juga kelab sukan, daftar seawal yang mungkin, sebab kita buat first come first serve dari segi kota dan sebagainya. Contoh saya beri contoh badminton untuk kelab sukan 10 lelaki 10 perempuan untuk tingkatan 4, tingkatan 5. Okay, untuk tingkatan 5 ni 10 lelaki 10 perempuan,
cukup saja kota 10 lelaki 10 perempuan tu, kita akan tutup dan kamu terpaksa untuk pilih kelab yang lain lah. Contohnya kelab petang ke ataupun kelab sepak takraw untuk lelaki, bola jaring untuk perempuan dan sebagainya. So kamu kena pilih lah. Okay, Waalaikumsalam semua yang baru masuk. Sekarang ni ada 73 orang daripada 128. Okay, dan yang lain untuk persatuan, contohnya Persatuan Bahasa Melayu, gamelan, muzik, kebudayaan atau sebagainya pun sama, ada kota-kota tertentu untuk Form 5. Jadi saya harap bila dimaklumkan pada waktu yang tertentu, saya akan maklumkan, contohnya kita buat pada hari Rabu minggu depan ataupun pada hari yang akan dimaklumkan kemudian. Kamu kena alert siapa yang mendaftar awal, dia akan ada kelebihan untuk pilih kelab dan juga persatuan. Uniform kekal sama bermakna daripada Form 1 sampai Form 5 kalau kamu kadet polis, Form 5 ni kamu akan tetap dengan kadet polis lah. Kenapa? Sebab kita dah bermula kelas secara rasmi walaupun dalam bentuk PDPR. Okay, pembelajaran daripada rumah sama ada secara online ataupun offline. Pendaftaran tu wajib disebabkan oleh pemakan PAJSK 10% yang Form 5 penting lah. Okay, Form 5 ni penting, akan diguna pakai semasa kamu memohon ke universiti ataupun melanjutkan pelajaran seterusnya. Okay, sama ada kamu nak gunakan keputusan IG ataupun SPM nanti, PAJSK amat penting lah, terutama untuk dapatkan beasiswa, untuk dapatkan pinjaman, untuk sambung pembelajaran. Okay. Dan satu lagi berkenaan dengan PAJSK akan dinilai Form 5 sehinggalah bulan 10 ataupun bulan Oktober. Apa jadi, apa yang berlaku sepanjang tahun 2021 ni, contohnya PKP ni berlanjutan sehinggalah bulan 9, bulan 10 tu kamu baru mula dengan bersemuka. Jadi untuk PAJSK akan nilai sampailah ke Oktober. Okay. Dan sebarang juga penglibatan kamu walaupun di rumah, kamu menyertai mana-mana secara online atau sebagainya, tolong maklumkan kepada unit curriculum ataupun maklumkan kepada saya ataupun maklumkan kepada penasihat kelab ataupun persatuan ataupun uniform yang kamu menyertai apa-apa juga aktiviti ataupun program. Okay, sertakan sijil ataupun bukti kamu menyertai program tersebut dan ia akan dikira sebagai penyertaan dan pemakan PAJSK akan diambil kira lah. Okay, contohnya kamu menyertai pertandingan online untuk mereka rangkap pantun, okay, peringkat daerah, ada beberapa kali dan kamu menang, dan ada sekali kamu menyertai seminar ataupun program khusus online kepimpinan melibatkan peringkat kebangsaan. Jadi peringkat kebangsaan tu akan dikira sebagai penyertaan tertinggi kamu lah. Dan di dalam PAJSK khusus ataupun seminar kepimpinan tu akan diambil kira walaupun dia bukan pertandingan. Okay, tapi kalau kamu tadi menyertai pantun, pantun tu hanya sebagai tertera pada sijil berhenti sekolah. Okay, dalam PAJSK tak ada sebab pantun tadi adalah peringkat daerah. Tapi seminar untuk khusus kepimpinan adalah peringkat kebangsaan. So yang tertinggi akan diambil kira. Okey, dah ada 87 orang, so saya teruskan dengan kelas hari ini. Apa yang akan kita mulakan untuk kelas hari ini ialah berkenaan dengan pergerakan berirama dalam unit 1. Okey, nampak macam berirama tak pernah pun kan. Okey, tapi untuk kelas PDPR ni amat penting lah, sebab yang lepas bila masuk topik Jim Rama ataupun pergerakan kreatif, daripada 5 soalan, kebanyakan dari kamu tak dapat jawab penuh. Okay, ada yang 2/5, 1/5, paling tinggi pun 3/5 tak dapat jawab keseluruhannya disebabkan okey tak payah fokus sangat dengan tajuk dan juga bab ni kot. Macam itulah lebih kurang. Okey, so kita pergi terus dengan tajuk hari ini adalah berkenaan dengan pergerakan berirama. Okey, sebelum tu pergerakan berirama yang kita akan belajar hari ini adalah berkenaan dengan tarian Farah-Perak. Apa yang dikatakan tarian Farah-Perak merupakan kebudayaan bangsa ataupun kaum Portugis lah, ataupun masyarakat yang berketurunan Portugis. Yang kita tahu
masyarakat Portugis ni sebelum ni pernah menjajah Melaka dan ada sebahagian keturunan ni dipanggil sebagai Serani. Okay, mungkin ada di kalangan pelajar-pelajar MSM Batu Pahat pun ada, ataupun pelajar MSM di Malaysia ni pun ada berketurunan Portugis ataupun Serani. Okay, yang mana kalau kita tengok siapa yang pernah pergi Melaka ataupun yang duduk Melaka, perkampungan Portugis di ujung pasir, siapa yang pernah sampai, yang pernah pergi ataupun pernah tahu kawasan tu, mungkin berkenaan dengan sejarah ataupun masyarakat dia hidup macam mana, boleh tahulah. Cuma sekarang ni sama juga dengan masyarakat Melayu dari segi nak apply ataupun nak praktikkan kebudayaan tu sama juga. Macam bangsa Melayu ni ada yang buat, ada yang tak buat kan. Ada yang masih kekal kalau pergi ke mana-mana dengan baju kurung, baju Melayu atau sebagainya. Ada yang dah sekarang dah lebih ke arah mengikut trend barat ataupun pemakaian cara barat. Okay, apa yang perlu kamu tahu berkenaan dengan tarian Farafera ni adalah berkenaan dengan ianya wujud bila, okay, daripada siapa yang perlu kamu tahu. Okay, yang kedua adalah berkenaan dengan kemahiran-kemahiran asas. Okay, kalau kamu tengok kemahiran asas berkenaan dengan tarian Farafera ni, dia ada tiga kemahiran yang perlu kita tahu. Yang pertama adalah kemahiran bera ataupun putaran. Nampak macam putaran. Kalau kamu pernah buat senam aerobik ataupun sebelum-sebelum ni masa form 1, form 2, form 3 ataupun saya ada bagi tugasan berkenaan dengan brain gym yang kamu kena apply dalam senam aerobik kan. Okay, sama juga. Okay, tarian tu melibatkan pergerakan tangan, pergerakan kaki dan juga badan. Okay, yang kedua berkenaan dengan tarian Farafera ataupun kemahiran asas ni, saya rasa kamu tak perlu risau sangat dengan apa macam mana nak buat. Kalau setakat tengok gambar ni tak faham atau sebagainya kan, tak ada masalah. Sebabnya kalau kamu tengok di bahagian sebelah kanan buku teks tu, okay, yang saya dah scankan ni, kamu tengok ada imbas QR kan. Kalau kamu guna handphone masing-masing ataupun kamu gunakan QR code reader daripada laptop masing-masing, kamu klik saja ataupun scan QR code tu, kamu boleh disambungkan ke video gerak cara dia macam mana. Okey, tak ada masalah kalau kamu tengok daripada segi kemahiran asas dia. Murid menghadap ke hadapan, tangan kiri diangkatkan ke atas dan tangan kanan menyilang ke aras dada. Okay, yang seperti kamu lihat pada gambar rajah 1 dan 2 itulah. Mula pusingkan badan ke arah kanan separuh menggunakan kaki kanan dan terus menggerakkan kaki ke arah kiri menggunakan kaki kiri dan membuat putaran 360 darjah. Okey, kalau kita cakap, saya bacakan ataupun saya beri apa sepatutnya kemahiran yang kamu perlu buat, macam tak faham sangat kan. So kita pergi video dia. Langkah dia ataupun bera ataupun putaran. Bera ni adalah bahasa Portugis lah, yang dinamakan sebagai putaran dalam tarian Farafera. Tengok Okey, angkat tangan kiri, tangan kanan aras dada. Okey, sekali lagi ulangan yang kedua. Angkat tangan kiri, tangan kanan selang arah dada, pusing ke arah kanan separuh dan buat putaran 360 darjah ke arah kiri. Okey, tengok sekali lagi. Okey, angkat tangan kiri, tangan kanan aras dada, pergerakan ke kanan dan putaran 360 darjah ke arah kiri. Itu adalah bera ataupun putaran dalam tarian Farafera. Okay, yang kedua, berskip ataupun ada lakuan antara dua kaki kanan dan kiri. Secara dia skip ni biasanya satu buat, satu yang satu lagi kaki yang lain tu pun sama. Tapi untuk berskip ni biasanya dalam tarian Farafera adalah secara berpasangan lelaki dan perempuan. Okay, tapi kalau dalam kelas kita, kalau kita buat dalam pendidikan jasmani, slot kita memang kita akan buatlah ikut jantinah masing-masing. Untuk kedudukan berskip,
Okay, kalau kamu tengok kedudukan tangan di pinggang, kaki kanan diangkat 90 darjah. 90 darjah ni lebih kurang macam bentuk L lah. Okay, paras betul-betul, paras lutut. Okay, dan pergerakan kaki kanan ke sisi kanan, manakala murid perempuan bergerak ke kiri, sisi kiri secara berlawanan. Okay, selepas tu kembali kepada asal, pinggung dan kaki digerakkan ke kiri dan ke kanan dalam kiraan 4. Yang ni asas dia lah macam mana gerak tari tu dibuat. Okay, kita nak lebih faham, scan QR code yang ada di sisi kanan sebelah atas ni. Okay, scan dan kita tengok videonya. Kita tengok. Okay, mula dengan berskip tarian para-pera. Okay, tengok pergerakannya sama, kaki kanan, kaki kiri. Okay, dia lebih kurang macam shuffle lah tadi kan, bahagian tumit tu kanan dan kiri. Okay, bahawa kaki kanan dan kiri secara berlawanan antara dua. Lepas tu dia ada shuffle kanan dan kiri. Itu adalah berskip. Kita terus boleh pergi ke yang ketiga, iaitu scallop. Okay, scallop ni meletakkan kedua tangan di atas dada. Okay, manakala murid perempuan memegang dan mengembangkan skirt. Kalau kita tengok tadi pakaian pelajar perempuan ke, ataupun penari yang perempuan ni, dia punya skirt ataupun blouse dia agak labuh dan mengembang. Itu adalah tujuan dia semasa buat tarian, dia akan gunakan pakaian dia untuk lebih nampak menarik semasa tarian dilakukan. Okay, yang ni pun sama, kamu boleh tengok dan juga boleh baca arahan untuk buat lakuan, dan seterusnya untuk panduan scan QR code dan kita boleh lihat video yang dimainkan untuk buat rujukan. Okay, sambil-sambil tu kalau contohnya kamu gunakan laptop untuk paparan yang lebih besar, jadi saya rasa tak ada masalah kan untuk kamu. Sekejap ada gangguan pula tengah-tengah, nanti saya buat ulangan. Dia pergerakan dia ada sedikit berbeza. Jadi kalau yang lelaki selepas saja membuat putaran 360 darjah ke arah mengelilingi lelaki, yang perempuan mengelilingi lelaki, okay, dia akan mengibar-ibarkan kain blouse dia ataupun skirt tu, mengibaskan dia, okay, ke kanan dan ke kiri. Okay, yang lelaki dalam kedudukan asal dan berlutut di kaki kiri sambil menepuk tangan. Okay, sekali lagi Okay, yang perempuan kembangkan ataupun kibas-kibas skirt. Bahagian lelaki dua-dua tangan di hadapan dada, buat putaran kanan dan kiri, dan seterusnya duduk di atas lutut, di atas lutut dan membuat putaran. Okay, itu saja berkenaan dengan apa yang dikatakan tarian para-pera. Okay, mudah kan? Okay, simple je untuk kelas kita hari ini berkenaan dengan tarian para-pera. Tapi apa yang penting adalah bentuk tugasan. Okay, tugasan untuk aktiviti pengukuhan. Okay, saya harap kamu boleh beri fokus apa bentuk tugasan yang saya nak berikan ni. Okay, saya kembali ke sinilah. Okay, apa ada yang ada masalah ke? Yang tak dapat tengok tak dapat tengok video, ataupun yang ada masalah berkenaan dengan tak nampak video tadi? Ada masalah ke? Okey, setakat ni dalam paparan saya okey, tak ada masalah pun. Tapi nanti saya tengok balik lah. Okey, kalau ada masalah nanti kamu boleh tengok dalam channel YouTube. Dekat situ saya akan edit balik dan kamu boleh tengok di situ. Okey. Satu lagi adalah berkenaan dengan tadi siapa yang telefon? Daniel lah. Okey, Daniel, terima kasih untuk maklumkan. Okey.
Untuk video, okey, untuk video semua tak nampak. Okey, video tak nampak tak apa. Nanti saya linkkan. Dan satu lagi, kalau yang ada buku teks digital, okay, kamu boleh gunakan buku teks yang ada di unit 1 berkenaan dengan pergerakan irama, tajuk tarian Parapera. Kamu scan dan imbas QR code tu untuk rujukan. Okey, untuk tugasan tadi kan, kelas saya tak lebih daripada setengah jam untuk hari ni. Minggu depan saya ada satu cabaran dan tugasan yang kamu perlu buat dalam masa 7 hari ni. Okay, tapi untuk hari ni tugasan simple, iaitu tugasan dia kamu kena buat lakuan Vera ataupun teknik asas Vera. Apa yang dinamakan Vera? Okay, saya share semula Vera. Okay, saya share semula. Vera ialah tadi putaran. Okey. Kalau nampak QR code ni di bahagian sisi kanan ni, atas ni, okay, kalau kamu tengok kamu imbas ataupun scan menggunakan handphone masing-masing dan secara auto dia akan terus mainkan sebab ini adalah sumbangan daripada Karangcraft yang memudahkan KPM untuk kita buat rujukan dalam apa juga bentuk tarian, sebab bila melibatkan kebudayaan ni biasanya Karangcraft akan terlibat samalah selain daripada Kementerian Kebudayaan ataupun Kementerian Pelancongan dan sebagainya. Okey, QR code ni sebagai rujukan untuk kamu tengok video. Dari segi tugasan, saya nak kamu videokan gerak langkah tarian Vera, hantar melalui Google Form kehadiran. Okey, seperti yang minggu lepas kamu lampirkan gambar dan juga tugasan yang kamu dah buat. Tapi minggu ni saya nak kamu rakamkan video lebih kurang tak lebih daripada 5 saat. Pergerakan berkenaan dengan pergerakan Vera ataupun putaran dalam tarian Parapera. Okey, dalam tarian Parapera tu. Tarian yang kita buat, pergerakan ni mudah. Kamu hanya hanya buat formasi, okay, tangan kiri di atas, tangan kanan hadapan dada, pergerakan kaki kanan ke hadapan dan terus buat putaran ke arah kiri. Okey, putaran ke arah kiri 360 darjah. Yang ni nanti kamu rujuklah. Okey, kehadiran 95 orang daripada 127, lebih kurang dalam 80% lah. Okey, 80% plus. Okey, yang ada masalah berkenaan dengan tak dapat tengok video jadi sekejap saya cuba putarkan. Boleh ke? Okey, yang ni nampak tak? Kalau nampak cuba komen. Nampak tak di handphone ataupun skrin masing-masing? Kalau nampak cuba komen. Okey, gerak dari Vera yang kamu kena buat tugasan. Boleh nampak? Tangan kiri di atas ni saya tak dapat nak full screen kan, takut nanti macam tadilah masalah kamu tak boleh nampak. Okey, boleh nampak? Iznur, Elisha, Iziani, Hanandania, Daniel Nuklis, nampak Okay, saya putarkan sekali lagi. Ini adalah tugasan yang kamu perlu buat dan untuk scallop dan juga berskip sama juga, kamu boleh scan QR code tadi di sebelah buku teks tu. Kalau yang tak ada buku teks, buka buku teks digital yang saya pernah sharekan di dalam Telegram group. Okay. Yang tu kamu tengok balik untuk pengetahuan asas. Tapi untuk tugasan, ini adalah pergerakan dia. Okay. Tangan kiri di atas, tangan kanan di hadapan dada, bergerak ke arah kanan dan seterusnya buat putaran 360 darjah ke arah kiri. Okay, pergerakan dia sekali, tak sampai pun 3 saat pun tak sampai. Okey, itu je tugasan untuk hari ini.
Okay, berkenaan dengan tugasan apa yang kamu perlu buat. Okay adik, okay good. Boleh tengok kan? Muhammad Irfan. Okay, yang lain-lain nanti boleh bagi tahu Akmal Izzuddin, Muhammad Faizul, saya tak nampak kamu punya komen, kamu boleh nampak ke tak nampak, saya tak nampak, saya tak nampak. Okay, yang lain saya rasa tak ada masalah. Okay, ada 96 orang. Saya cek balik kehadiran lah macam ni. Okay, Elina Safia, Dennis Haikal, Khairi Jadil, Muhammad Haris, Irfan, okay, Ilmam, Elina Safia, Muhammad Khair, Yasmin, Nakib, bagi Amerikwan, Nafisa, Istina Mustafa, Haris Mirza, Sofia Batrisha, Safia Batrisha, Zikri Syahmi, Damia Azra, Umaira Husna, Nakib, Lukman Al-Hakim, Amar, Nurul Hani, Muhammad Irfan Kamil, Izzah Safia, Rabiatul Adawiyah, Sabrina Atika, Adam, Adif, Muhammad Faizul, Saz, Aliza Ayub, Ain Dania, Haris Mirza tadi saya sebut Muhammad Haris Irfan, Putra Adam, Nuri, Nurul Ain, Nurul Hanisa, Amirul Fikri, Siti Nadia, Muhammad Nur Ikram, Irfan Nazif, Nurul Sakirah, Aiman. Okey cikgu, cikgu Nurul Anwar, idola ni. Okey, cikgu daripada MSM Tun Ghazali Syafi'i pun sama. Hari ni tak ada apa-apa cikgu. Pengisian dia lebih kurang untuk pengenalan unit 1 berkenaan dengan pergerakan birama. Para Atira, Rushida, Muhammad Imran, Amanda Batrisha, Ain Erin, Mirza, Rifai, Izzat Ammar, Isa Iziani saya dah sebut tadi, Muhammad Zulkarnain, Wan Hilmi, sama. Orang kami saya dah sebut kot, Muhammad Zulkarnain pun saya dah sebut. Okay. Khairi Jalil, Sazwi, okay, Daniel Aiman, Amir, okay, saya dah sebut yang tadi. Dennis Haikal, Syafiq Amri, Akmal, Aras, siapa lagi? Irham, Mirza, Mahazira. ZX Gaming ni siapa? Zack ni siapa? Nama glamour dalam gaming ke? Okay, Riza. Siapa lagi yang ada? Okay, saya harap kamu dah boleh nampak. Saya akan putarkan sekali lagi. Okay, Luqman Zamri, Ainul Tasnim, Syafiq. Kenapa? Luqman Zamri, Syafiq, Adam, saya dah sebut dah tadi seorang. Okay, saya mainkan sekali lagi yang terakhir sebelum kamu buat tugasan ni dan hantar melalui link Google Form yang akan saya masukkan dalam live streaming nanti. Okay, kamu tengok di bahagian caption dia. Okay, saya akan letakkan status tu borang untuk kehadiran hari ini. Okay, ini apa yang kamu kena buat adalah pergerakan berkenaan dengan Vera ataupun putaran. Okay, Vera adalah daripada perkataan Portugis. Okay, sekali lagi kurang daripada 3 saat. Kedudukan tangan, okay, pusing ke arah kanan, kaki kanan dan seterusnya membuat 360 darjah pusing ke arah kiri. Ini ada 97 orang setakat ni yang bersama kelas. Okey, tugasan tambahan. Okay, kamu dah ada tugasan ni, tugasan yang tambahan ni. Sebelum saya bagi tahu tugasan tambahan lah, bukan tugasan tambahan lah, yang lebih kurang macam cabaran lah. Okay. Cabaran untuk hari yang akan berlangsung lebih kurang dalam 7 hari iaitu seminggu. Okay. Tugasan ni kamu selesaikan, hantar terus melalui video dan kamu boleh rakam dulu sebelum kamu isi kehadiran nanti. Okay. Lebih kurang 3 hingga 5 saat saja. Itu adalah tugasan yang kamu perlu hantar. Okey, cabaran. Cabaran dia adalah dalam 7 hari, bermula hari ini, hari Rabu, okay, 3 hari bulan, dan kita akan ada kelas lagi pada hari Rabu minggu hadapan, iaitu pada hari yang ke-8. Lebih kurang hari yang ke-8 berapa hari bulan? Hari 3, 11 hari bulan. Okey, kamu akan buat satu cabaran iaitu untuk lelaki
cabaran dia adalah 30 ulangan tekan tubi sehari yang kamu kena rekodkan dalam bentuk video, dan hantar kepada saya secara personal. Pada yang dapat laksanakan tugasan ataupun cabaran ni seawal yang mungkin, saya kira kamu kena buat hari-hari. Iaitu tak kira lah pagi ke, petang ke, malam ke, sebelum kamu tidur kamu teringat nak buat, ataupun selepas bangun subuh tu kamu buat 30 ulangan tekan tubi tanpa henti. Cabaran dia hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh. Bermakna 7 hari berturut-turut. 30 kali cabaran tekan tubi. Untuk perempuan 20 ulangan tekan tubi. Pada hari kelas nanti 11 hari bulan, saya tak pasti 11 hari bulan tu ada kelas ke tak, nanti akan dimaklumkan. Tapi dalam platform ni, contohnya 11 hari bulan bercuti sebabkan Tahun Baru Cina, saya akan maklumkan juga dalam platform ni siapakah yang memenangi cabaran tersebut, dan ada hadiah misteri yang nanti saya akan postkan lah. Pemenang saya akan dapatkan alamat untuk saya postkan, seorang lelaki, seorang perempuan. Boleh dia tak ada masalah. Kamu boleh cuba-cuba dulu hari ni, dan mungkin malam ni nanti kamu boleh straight untuk buat 30 ulangan dan perempuan 20 ulangan. Yang penting kamu rakamkan lakuan tekan tubi tu, cabaran tu setiap hari, dan kalau boleh hantar kepada saya secara PM, ataupun kalau kamu rasa nak PM tu susah, masing-masing ada IG ataupun ada Facebook, boleh PM kan ataupun messagekan secara personal lah melalui platform message, sama ada IG ataupun DM saya secara IG ataupun WhatsApp, Telegram, dan satu lagi adalah melalui message Facebook page ni. Saya rasa tak ada masalah kot. Dia bukan masalah siapa lagi power lagi boleh. Dia bukan time lapse Irham. Bukan time lapse. Saya nak kamu buat satu persatu sebanyak 30 ulangan tanpa henti. Maknanya ulangan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Kadang-kadang time lapse ni pergerakan dia laju, kita tak nampak kamu punya lakuan tu buat betul atau tak. Yang penting lakuan dapat dibuat, dan perempuan sama ada kamu boleh berposisi seperti posisi yang biasa lelaki ataupun sebagai atlet, ataupun kamu berposisi normal untuk perempuan menggunakan dua lutut. Dan lakuan dia mestilah kedua-dua tangan dibengkokkan keseluruhannya 90 darjah, baru kamu buat lakuan tu, luruskan tangan untuk naikkan badan. Saya rasa tak ada masalah kot. Haris Mirza, start hari ni lah. Start hari ni. Tak ada masalah. Kamu boleh mula warm up, boleh buat training dulu lepas makan tengah hari ni ataupun lepas solat zuhur ni kejap lagi. Kamu boleh buat sekejap, dan selepas tu rakamkan yang betul-betul berkualiti lah, 30 ulangan tu. Saya akan tengok mula hari ni. Aiman, mula hari ni. Mula hari ni, hari Rabu ni, dan yang terakhir adalah Rabu minggu depan. Jadi mula hari ni, hari Rabu, kamu akan habiskan pada Selasa minggu depan. Jadi hari Rabu minggu depan saya dah boleh umumkan siapa pemenang dia dan siapa yang dapat lah. Tak join tak boleh, wajib join. Dia tak semestinya orang yang aktif ke ataupun tak. Saya nak kamu hantar, saya akan pilih lah. Kalau contohnya ada 30 orang yang sama buat lakuan yang sama ataupun hantar yang sama, saya akan pick up secara bukan undian. Saya akan buat macam cabutan bertuah lah. Macam contoh ada kamu hantar semua, ada 70 lelaki, 70 perempuan yang hantar, dan bila saya tengok dan nilai, mungkin ada 30 orang yang betul-betul buat lakuan yang betul sebanyak 30 ulangan tu. So saya akan buat cabutan untuk 30 orang tu. Siapa yang nama dia naik, saya akan beri kamu hadiah misteri. Kalau kita tak dapat nak naik sebelum 18 hari bulan ni, sebab dijangkakan PKP ni berlangsung sampai 18, kemungkinan stop sampai situ ataupun ada tambah lagi, saya tak pastilah.
Tapi untuk 7 hari hantar setiap hari. Okey, hantar by hari, bukannya hantar dah 7 hari tu kamu kamu maksud saya kamu hantar dah cukup 7 hari baru hantar sekali, saya tak kira lah. So saya nak kamu hantar setiap hari dan saya akan rekodkan by hari dan saya akan tengok daripada detail ataupun properties setiap gambar tu ataupun setiap video bila kamu buat. Jadi kat situ ada info kan. Kalau yang dah beredit ke atau sebagainya, info tu tak ada. Bila kamu rakam, bila masa dia, berapa lama masa kamu ambil untuk rakamkan tu, info tu tak ada. So saya boleh detect lah sama ada kamu hantar by hari ataupun kamu buat sehari tu sebanyak 7 set. Lepas tu hari yang setiap hari tu kamu hantar, saya boleh tahu lah. Jadi saya harap kamu hantar setiap hari, by hari. Mungkin ada yang terlupa, mungkin ada yang tertinggal ataupun sebagainya, boleh teruskan. Okay, tak ada masalah. So saya akan ingatkan dalam Telegram group ataupun Facebook page unit PJBK Malaysia Batu Pahat berkenaan dengan cabaran tu lah. Selain daripada kamu kena hantar tugasan yang tadi. Ya, Luqman Hakim hantar setiap hari. Syafiq Amri, hadiah apa? Adalah. Nama pun misteri. Saya akan beri seorang lelaki, seorang perempuan, bukanlah macam dalam kelas. Apa I100 plus ke, ni lebih berharga lagi. Okey, Hari Mirza, tak kira lah rumah dekat ke rumah jauh ke, yang penting terus. Okey, sama ada yang tadi Haris Irfan, macam yang saya bagi tahu tadi, tugasan tu kamu hantar ataupun video tu kamu hantar melalui Telegram, PM kan Telegram secara personal, melalui message Facebook PJBK ni, ataupun melalui IG kalau yang ada IG saya, ataupun melalui WhatsApp. So ada 4 platform yang kamu boleh hantar, tak ada masalah dah. Okay. Ya, tekan to be, bukan tekan lain, tekan to be ataupun push up, itu je. Untuk perempuan 20 kali ulangan selama 7 hari. So sehari itu 1 set je untuk 20 ulangan. Kalau lelaki 30 ulangan untuk sehari. Itu cabaran dia untuk minggu hadapan. Dan sekiranya makluman kelas, kalau minggu hadapan 11 hari bulan tu kelas bercuti, saya akan maklumkan juga berkenaan dengan siapa pemenang dia. Dan untuk kelas seterusnya, kita akan pergi ke unit 8, tak silap saya. Unit 8 berkenaan dengan kesihatan kecergasan berdasarkan kesihatan. Okay, yang tu ada kapasiti aerobik, kekuatan otot, daya tahan otot dan sebagainya. Dan di situlah saya apa yang saya minta kamu buat dan saya beri cabaran ni adalah ke arah tugasan dan juga tajuk yang akan kita pergi seterusnya lah. Okay, yang tu nanti akan saya invite beberapa orang untuk masuk dalam live streaming ni berkenaan dengan perkongsian berkenaan topik tu lah yang akan datang nanti. Okey, kecergasan berdasarkan kesihatan. Okey, itu saja. Selepas ni saya akan masukkan link Google Form yang kamu kena hantar tugasan dalam bentuk video, iaitu kemahiran asas Vera ataupun putaran dalam tarian Farah-Pera. Okey, itu saja. Kalau ada apa-apa masalah boleh terus maklumkan dalam Telegram group ataupun PM saja. Sekiranya ada apa-apa masalah, saya akan jawab sebaik yang mungkin. Okey, 38 minit, 39 minit dah. Sebelum 40 minit saya akan tamatkan di sini. Okey, sebelum kita berakhir, saya ingatkan sekali lagi berkenaan dengan jaga diri, jaga kesihatan, dan kalau boleh kurangkan pergerakan untuk terlalu bersosial di luar. Okey, kalau boleh mana-mana yang terdedah dengan risiko zon merah dengan kes-kes COVID-19 yang terbaru, okay, kawal diri dan juga keluarga lah. Semalam dilaporkan 3,455 kes baru. Okay, nampak macam menurun. Kita doakan semakin hari semakin menurun untuk kita dapat peluang belajar bersemuka ataupun kelas yang normal. Okay, walaupun turun, semalam dicatatkan ada 21 kematian baru. Okay, dan hampir 800 orang lah sekarang ni kematian, dan mungkin akhir bulan 2 ni boleh dijangkakan boleh capai 1,000 orang.
Okay. Walaupun kita tak apa terhindar ataupun terkecuali daripada COVID-19 ni, masih lagi perlukan penjagaan yang betul supaya kita tak terdedah dengan risiko. Ada di antara rakan-rakan kita daripada MSM lain, ada lecturer ataupun guru di Institut Mara yang dah positif COVID-19 dan ada beberapa MSM yang dah ditutup disebabkan kes positif. Saya tak nak nanti ada di antara pelajar-pelajar MSM Batu Pahat yang dijangkiti COVID dan boleh menjejaskan kesihatan bersama keluarga, saudara mara, rakan-rakan dan juga kita sebagai satu keluarga dalam MSM Batu Pahat. Okey, itu saja. Okay, kalau ada apa-apa terus info pada saya dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.